Salam sejahtera, saya Prasad Michael. Anda bersama dalam Warta Perdana Isnin 20 April. Dato' Abdullah Abu Bakar yang memimpin demonstrasi menuntut salib sebuah gereja di Taman Medan Petaling Jaya diturunkan semalam dikenal pasti sebagai abang kepada Ketua Polis Negara Tan Sri Khalid Abu Bakar. Abdullah juga dikatakan adalah pemimpin UMNO bahagian itu. Sementara itu, bekas calon Barisan Nasional bagi kerusi DUN Taman Medan pada pilihan raya 2013, Munaliza Hamzah yang hadir bersama pada demonstrasi berkenaan menafikan bahawa UMNO adalah dalang di sebalik bantahan itu. Semalam, portal The Star Online memuat naik video yang menunjukkan kira-kira 50 penduduk membantah kehadiran gereja dengan mendakwa salibnya mencabar orang Islam di situ yang majoritinya didiami Melayu Islam. Sementara itu, Adun Taman Medan Haniza Muhammad Talha dalam satu kenyataan berkata, akidah umat Islam tidak akan goyah dengan hanya memandang lambang salib. Menurut beliau, tindakan mereka yang membantah kehadiran sebuah gereja di kawasan berkenaan adalah keji dan menghina umat Islam, khususnya di kawasan itu. Tokoh wartawan negara Dato' Ekadi Jasin bimbang provokasi terbuka mahupun melalui media sosial menyebabkan punca kerapuhan perpaduan di negara ini buat masa sekarang. Katanya secara umumnya pelbagai bangsa tidak mempunyai masalah di antara satu sama lain kecuali apabila politik dicampakkan. Yang menyebabkan timbul masalah ialah apabila politik dicampakkan ke dalam atau politik tidak lagi bertanggungjawab bertanggungjawab mengekalkan keharmonian perpaduan, kerakanan, keakraban. Adakah orang Melayu di kampung ada masalah dengan kedai Cina di kampung? Ada masalah tak? Dalam siri serangannya ke atas Datuk Seri Najib Razak, Tun Dr. Mahathir Mohamad hari ini membidas gaya hidup Perdana Menteri dan isterinya, Datin Seri Rosmah Mansor. Menulis di blog, katanya banyak perkara berkaitan tingkah laku peribadi Najib dan Rosmah yang pada pendapatnya adalah tidak betul. Katanya semua itu boleh diabaikannya kecuali gaya hidup mereka yang boros. Dalam pada itu, Mufti Perlis Datuk Dr. Muhammad Azri Zainul Abidin mengingatkan bagaimana reputasi seorang pemimpin negara boleh dirosakkan oleh isteri sehingga mendorong rakyat membenci pemimpin berkenaan. Menulis di Facebook, beliau memberi contoh Elena Ceausescu, isteri bekas diktator Romania, Nicolae Ceausescu, yang dihukum mati bersama suaminya oleh rakyat Romania. Jawatan Kuasa Pemilihan PAS menegaskan pemilihan parti itu kali ini disyamari kempen kotor walaupun Presidennya Datuk Seri Abdul Adi Awang menafikan perkara itu. Malah kata pengurusi jawatan kuasa itu, Asmubi Awi, keadaan sekarang lebih kotor berbanding 2 tahun lalu. Katanya beliau sendiri turut menerima aduan dan risalah yang memburukkan pemimpin tertentu. Penganjur Himpunan Hari Pekerja batal GST yang menyasarkan sejuta peserta mengalu-alukan kehadiran Tun Dr. Mahathir Mohamad menyertai mereka pada 1 Mei ini. Timbalan Presiden PAS Muhammad Sabu yang mempengerusikan himpunan itu berkata, melalui bantuan media sosial, ceramah badan bukan kerajaan dan media, sasaran kehadiran 1 juta itu mampu dicapai kerana semua rakyat terkesan dengan cukai baru itu. Dalam perkembangan lain, Majlis Fatwa Kebangsaan sekali lagi mengulangi bahawa hukumnya harus untuk kerajaan mengutip GST. Pengerusinya Tan Sri Abdul Syukur Hussein berkata majlis itu tidak menafikan bahawa terdapat golongan kurang bernasib baik dan kutipan cukai boleh membantu mereka. Sedikit berita luar negara, kumpulan militer negara Islam memuat naik video yang memaparkan mereka membunuh kira-kira 30 penduduk Habsyah beragama Kristian di Libya. Video 29 minit itu disertakan dengan kata-kata musuh pengikut salib dari gereja Habsyah. Dengan itu, sekian Warta Perdana Isnin 20 April. Terima kasih kerana sudi bersama saya, Prasad Michael. Layari www.kinitv.com/bm untuk berita dan video lanjut. Salam hormat.